Hai, selamat bertemu kita kembali ke SK Studio yang mana pada hari ini kita akan bincangkan dan cikgu akan kongsikan berkenaan dengan penjodoh bilangan. Jadi bukan sahaja cikgu pada kali ini akan kongsikan, malah murid-murid daripada sekolah cikgu akan bantu kita untuk melihat penjodoh bilangan secara spesifik dan bagaimana cara untuk kita gunakannya pada tempat tertentu. Maka kita gunakan penjodoh bilangan seperti sebuah rumah, sebatang sungai dan sebagainya. Rumah maupun batang dan perkataan yang lain ini kita gunakan dalam kehidupan seharian, maka kita perlu untuk tahu bagaimana cara untuk menggunakannya dalam cara yang betul. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, mari kita lihat cara-cara dan juga bagaimana nak gunakan penjodoh bilangan. Jom. Sebelum kita mulakan, murid-murid boleh bersedia dengan buku nota untuk mencatat perkara yang penting. Penjodoh bilangan merupakan salah satu cabang penting dalam kemahiran tata bahasa, dan kemahiran ini sering diuji menerusi kertas satu bahasa Melayu yang merupakan soalan objektif. Jadi murid-murid perlu peka dan juga beri perhatian. Kita lihat pengenalan penjodoh bilangan. Penjodoh bilangan merupakan kata yang digunakan bersama-sama dengan kata bilangan dan kata nama. Jadi ingat, dua perkara ini paling penting, iaitu kata bilangan dan kata nama. Cikgu akan jelaskan pada slide yang akan datang. Tapi ingat dua perkara ini. Dan seterusnya, dapat menentukan sesuatu benda mengikut bentuk, rupa, saiz dan sebagainya. Contoh yang dapat cikgu berikan ialah penjodoh bilangan bagi angkatan. Angkatan merupakan salah satu cara untuk memberitahu kepada kita bahawa sekumpulan manusia ataupun tentera yang ramai. Contoh lain ialah biji. Biji digunakan untuk buah-buahan atau benda yang kecil. Contohnya lobak, kobis, terung, bola dan sebagainya. Dan yang terakhir, contohnya ialah bilah. Bilah ialah merujuk kepada rupa ataupun bentuk yang tajam. Contohnya bilah parang, bilah pisau dan gunting. Kita lihat penerangan yang lebih jelas untuk menggunakan penjodoh bilangan dalam ayat pada slide seterusnya. Seperti mana yang cikgu jelaskan sebentar tadi, bahawa penjodoh bilangan sering digunakan dengan kata bilangan dan kata nama. Jadi, kata bilangan adalah perkara yang penting untuk kamu semua tahu, iaitu kata bilangan digunakan untuk menghitung sesuatu, sama ada orang ataupun benda. Kita nak tahu bilangan dia di sesuatu tempat ataupun semasa kita berada dalam keadaan tersebut, berapa bilangan dia. Jadi, kata bilangan juga terbahagi kepada 5. Yang pertama ialah kardinal. Contohnya 5, 3, 4, 1300 dan sebagainya. Yang kedua ialah tak tentu. Jadi contoh bila kata bilangan tak tentu ialah para, semua, berbagai, kebanyakan. Yang ketiga ialah himpunan. Contohnya bertiga-tiga, beratus-ratus orang, berpuluh-puluh deret rumah. Itu adalah contoh himpunan. Seterusnya ialah pisahan. Contohnya setiap, masing-masing dan tiap-tiap. Dan yang terakhir ialah pecahan, separuh, setengah dan juga suku. Jadi kita gunakan kata bilangan sebagai salah satu apitan ataupun juga digabungkan dengan penjodoh bilangan. Manakala kata nama ialah terbahagi kepada 3, iaitu kata nama khas, kata nama am dan juga kata ganti nama. Mari kita lihat contoh dan cara untuk membuat ayat penuh dengan menggunakan penjodoh bilangan yang betul. Seperti mana yang kamu dapat lihat di hadapan kamu merupakan contoh ayat yang mengandungi penjodoh bilangan. Bagi kata bilangan, indikatornya adalah berwarna kuning. Bagi penjodoh bilangan, indikatornya berwarna orange, merah jambu bagi kata nama. Kita lihat ayat yang pertama, iaitu penjodoh bilangan anggota. Seorang anggota polis sedang meronda di kawasan itu. Jadi kata bilangan dia merupakan hitungan ataupun kita nak tengok berapa ramai, adalah seorang di situ. Manakala anggota merupakan penjodoh bilangan dan seterusnya ialah polis yang merupakan kata nama am. Seterusnya kita lihat ayat yang kedua, iaitu penjodoh bilangan bentuk. Pengail itu membawa 2 bentuk mata kail ketika pergi memancing di sungai. Kata bilangan dia merupakan 2 yang berwarna kuning. Seterusnya ialah penjodoh bilangan itu bentuk yang ditujukan khas untuk mata kail. Jadi ketika pergi memancing di sungai itu. Ini adalah contoh ayat yang dapat kamu berikan sekiranya kamu bertemu dengan penjodoh bilangan di
kertas satu objektif. Jadi cikgu harap kamu boleh faham dengan penerangan ini. Untuk maklumat yang lebih lanjut, mari kita lihat penjelasan yang telah dilakukan oleh murid-murid di sekolah cikgu. Penjodoh bilangan kaki untuk benda yang bertangkai seperti payung, cendawan dan bunga. Penjodoh bilangan orang untuk manusia, contohnya postman, jururawat dan askar. Penjodoh bilangan bagi utas bermaksud benda-benda yang panjang, contoh tali, dawai dan juga rambut. Sekelompok bermaksud kumpulan yang banyak atau ramai. Contohnya manusia dan haiwan. Penjodoh bilangan titis digunakan untuk cecair yang menitis. Contoh dakwat, darah dan air hujan. Penjodoh bilangan puntung bermaksud benda yang masih menyala atau terbakar seperti kayu api dan rokok. Penjodoh bilangan rawan digunakan untuk benda yang bersirat atau bertali. Contohnya jala. Penjodoh bilangan ketul yang berketul dan padu. Contoh daging dan batu. Penjodoh bilangan bagi buku ialah benda dalam ketulan. Contohnya roti, sabun, benang. Penjodoh bilangan biji ialah sayur-sayuran, buah-buahan dan benda yang kecil. Contohnya ialah ketupat, gula-gula dan syawal. Penjodoh bilangan naskah ialah buku yang berjilid dan bermajalah. Penjodoh bilangan pucuk digunakan untuk pistol dan surat. Penjodoh bilangan helai merujuk kepada benda yang nipis dan lebar, contohnya kertas dan kain. Penjodoh bilangan laras merujuk kepada senjata-senjata api, contohnya meriam, pistol dan senapang. Penjodoh bilangan deret digunakan untuk benda yang tersusun, contohnya kedai, rumah dan bangunan. Penjodoh bilangan gugus ia bermaksud digunakan untuk buah-buahan dan benda yang berkelompok, contoh kunci dan anggur. Penjodoh bilangan potong ialah merujuk kepada benda yang telah dipotong, contohnya kek, roti, daging. Maksud penjodoh bilangan bagi lembar ialah benda yang panjang dan lurus dan panjang, contohnya dawai, rambut dan benang. Penjodoh bilangan bagi rangkap ialah merujuk kepada puisi atau tulisan yang berangkap, contohnya syair, sajak dan pantun. Penjodoh bilangan gulung ialah digunakan untuk benda yang bergulung, contohnya dawai, tikar dan filem. Penjodoh bilangan hiris ialah benda yang dipotong nipis-nipis, contohnya daging, timun, bawang. Penjodoh bilangan bungkus ialah untuk benda yang dibalut, contohnya rokok, roti dan nasi. Penjodoh bilangan kawan ialah berkumpulan, seperti sekawan arnab. Penjodoh bilangan buah bermaksud benda yang besar dan tidak mempunyai bentuk yang tertentu, contohnya rumah, almari, pulau. Penjodoh bilangan bagi standard merujuk kepada buah-buahan yang bertandan, contohnya kelapa sawit, pisang dan pinang. Baik, cikgu harap dengan penerangan yang telah diberikan sebentar tadi daripada awal sehingga habis dapat kamu manfaatkan dalam apa yang kamu telah pelajari tersebutlah. Jadi, bila kamu keluar, bila kamu pergi mana-mana, jadikan pen 3D ini sebagai satu macam inspirasi maupun macam idea terhadap apa yang kamu nak lakukan pada masa dalam kehidupan seharian maupun masa yang akan datang lah. Jadi sekiranya anda belum like, share dan subscribe, segera lakukan demikian untuk bantu SK Studio. Sekian, terima kasih kerana sudi untuk menonton. Bye bye.